bila bermain bila bermain dengan anak ni kita jadi lebih imbul lah, saya mohon maaf ya, sebab anak saya jadi macam ni sebab suami saya tak ada dengan saya, dia pula outstation meninggalkan saya. Bila masalah ni jadi, dia membuatkan saya lebih tercabar sebab dia mengatakan saya memfitnah dia. Usahawan dikenali sebagai Atika tampil menuntut seorang TikToker popular untuk memulangkan semula wang seperti yang dijanjikan. Gara-gara isu berkenaan, Atika berkata dia mengalami gangguan emosi sehingga kehidupan hariannya terjejas. Alamak, apa cerita ni? Tak nak buat spekulasi, kita tanya sendiri tuan punya badan. Sebenarnya macam ni lah, sebelum saya start untuk mengambil TikToker tersebut, saya berminat nak mengambil dia disebabkan dia ada petik lah nama TikToker lain iaitu disebabkan dia memetik nama, jadi saya lebih tertarik untuk mengambil dia sebagai collaboration untuk saya punya tudung lah. Tapi selepas saja dah settle dia punya live yang pertama, ada sedikit isu yang membuatkan saya tidak berpuas hati dengan apa yang dia buat. Jadi kami dah berbincang dengan suami untuk tidak teruskan lagi dengan dia, dan dia pun bersetuju untuk memulangkan balik duit saya. Tapi selepas dia bersetuju, dia terus diam. Sebab tu sekarang ni lebih menjadi rumit bila dia pula yang mengeluarkan notis saman kepada saya. Dan benda ni bila dah mengeluarkan notis saman dan menjadi efek juga kepada saya sebagai seorang ibu, dan baru lepas habis pantang, dan terutama sekarang ni saya jadi lebih beremosi sebab saya melepaskan tekanan saya ni kepada anak sulung saya. Bila bermain bila bermain dengan anak ni kita jadi lebih imbul lah, saya mohon maaf ya, sebab anak saya jadi macam ni sebab suami saya tak ada dengan saya, dia pula outstation meninggalkan saya. Bila masalah ni jadi, dia membuatkan saya lebih tercabar sebab dia mengatakan saya memfitnah dia. Sebenarnya simple, bila dia bayar balik pada saya, benda ni akan diselesaikan dengan cara baik, tapi dia membuatkan saya lebih tekanan, malah dengan menyaman saya pula dan mengatakan benda ni sebagai satu fitnah. Boleh share sikit berapa jumlah perlu bayar balik? Sepatutnya 10,000 lah dia membuat bayaran balik kepada saya, dan ada persetujuan antara saya dengan dia lah di dalam bukti WhatsApp. Tapi memang puan dah kontak dia untuk bilang tersebut. Yeah. So apa pula tindakan puan kepada pihak Okey, selepas dah dia pun mengeluarkan notis nak saman saya, so saya pun nak pertahankan hak saya, nak menuntut apa yang sepatutnya saya dapat dan apa yang jadi kepada saya yang terpaksa menanggung kerugian yang sangat banyak, termasuklah emosi anak saya dan saya sendiri. So saya teruskan buka saman pada pihak dia lah. Puan kata tadi ada lepas dia kepada anak. Apa contoh yang puan lepaskan kepada anak? Maksudnya marah anak? Ya, saya marah dia, saya pukul dia. Benda tu memang sangat efek pada saya yang teramat sangat lah. Kalau bukan sebabkan anak-anak, saya mungkin boleh let go je kes ni. Saya boleh buat sale lagi lepas ni. Tapi disebabkan dia lagi mencabar saya rasa ya Allah, anak saya jadi mangsa dengan kes macam ni. Sebab tu saya teruskan juga nak pertahankan apa yang patut saya dapat balik. Untuk sekarang ni, TikTokers tu masih belum balas apa-apa ke? Belum. Dia hanya diam dan lagi mencabar bila dia buat video menari, dia buat story dekat IG dia, membuat saya lagi rasa cabar. Sedangkan benda tu dia boleh respon saya punya WhatsApp, dia diam. Mungkin boleh share sikit kandungan surat dia hantar kat puan. Dia menuntut sebanyak RM300,000 sebagai saman fitnah dan menjatuhkan imej dia sebagai TikToker. Saya terkejut dan tak sangka ini tindakan yang dia akan ambil, sedangkan benda tu boleh diselesaikan dengan cara yang elok, tapi dia nak membuatkan lebih keadaan yang menjadi rumit. So saya teruskan juga untuk saya fight apa yang lebih lagi saya boleh fight berserta bukti. Adakah TikTokers tersebut ada reply balik ke ataupun senyap? Okey, LOD dia saya membalas, dia punya saman dia pun saya membalas, tapi saya punya saman dia tidak membalas dan memberi respon lah, malah merumitkan lagi keadaan saya punya prosedur untuk saman. Puan Atika sendiri tak risau ke mungkin akan ada penganiayaan daripada pihak belasanya ke ataupun menghasut netizen mungkin tukar cerita dan sebagainya? Saya rasa benda tu normal bila kita dah ada dalam zaman sosial kan. Dia pula sebagai TikToker dan saya hanya orang biasa. Jadi bila saya dah dapat kecaman juga daripada dia punya follower, daripada netizen, saya anggap benda tu ujian untuk saya lebih berjaya, dan saya anggap ini memang betul-betul untuk buat saya lebih kuat lah bila jatuh dalam satu bisnes. Puan lagi mungkin boleh cerita sikit berkenaan kes ni. Kes ni pihak kami dah filekan satu saman bagi menuntut kembalilah wang daripada pihak defendant. So kami dah filekan saman dan kami telah membuat cubaan lah. Setakat sekarang kami dah buat 4 kali cubaan untuk menyerahkan kertas kawasan tersebut kepada defendant, tetapi masih lagi gagal. So selepas ni kami akan filekan satu permohonan di mahkamah lah untuk penyampaian secara ganti. Okey, penyampaian secara ganti ni adalah bila mana kita gagal menyampaikan secara by hand sendiri kepada pihak defendant, kita akan minta satu permohonan di mahkamah untuk mengiklankan saman tersebut di surat khabar, penampalan di rumah defendant dan juga di papan kenyataan mahkamah. Sekiranya pihak sana masih mendiamkan diri, so kita akan dapatkan satu penghakiman teruslah daripada mahkamah untuk kes untuk tuntutan pihak puan anak guang saya. Penghakiman terus tu kita akan direct terus, so macam tak ada lawan daripada sebelah sana, so seperti mana seolah-olah ia membenarkan apa saja tuntutan daripada pihak anak guang kami lah.